perbuatan-perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibahaskan oleh para ulama. Apakah hukum perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Dari sudut kita pengikut ni, adakah wajib untuk kita ikuti ataupun tak wajib untuk kita ikuti? Benda ini dibahaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Antaranya ialah kitab Af'alur Rasul oleh Syekh Sulaiman Ashqar, Af'alur Rasul oleh Syekh Muhammad Awamah dan seumpamanya. Sebab perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, semuanya tasyri', semuanya menunjukkan kepada syariat. Hak mana perbuatan tersebut jika tidak dikelaskan oleh para ulama sebagai khususiat baginda. Kalau yang khususiat baginda, hak umat ni tak boleh buat, hak tu lain cerita lah. Tak macam berkahwin lebih daripada 4 dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, hak selain daripada khususiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi buat, apa hukum dia? Adakah benda itu tasyri'i ataupun ghairu tasyri'i? Adakah benda itu satu syariat yang perlu kita ikut ataupun bukan syariat yang perlu kita ikut? Perbahasan di kalangan sebahagian para ulama yang mana membahagikan sunnah Nabi kepada tasyri'i dengan ghairu tasyri'i. Tasyri'i merupakan syariat, yang ghairu tasyri'i bukan syariat, yang tidak perlu kita ikut. Jadi tuan-tuan, gaduh punya bergaduh. Saya suka dengan apa yang ditulis oleh ustaz kami Dr. Abu Laith di dalam satu kitab dia. Dia kata semua perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana bukan khususiat baginda Nabi, semua benda itu tasyri'i. Semua adalah syariat. Cuma syariat ni tuan-tuan dia ada maratib, iaitu hukum 5 sebagaimana kita sebut semalam, ahkam taklifiyah. Betul tak? Ada wajib, ada sunat, ada harus, ada makruh, ada haram. Jadi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada lah hak haram. A'yadzan billah. Nabi tak buat benda yang haram. Kemudian makruh pun ada setengah-setengah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama tak kata makruh lah. Ulama kata bayanan lil jawaz, benda tu boleh dibuat tetapi afdal kita tinggal. Tetapi ustaz kami kata, sebagai contoh, dalam masalah minum berdiri, tak, memang kita pegang bolehlah minum berdiri, tapi ada sebahagian ulama kata makruh untuk kita minum berdiri, ataupun khilaf aula, menyalahi yang lebih patut untuk kita buat, iaitu kita minum berdiri. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baginda minum berdiri, kita tak boleh nak sifatkan perbuatan Nabi itu sebagai makruh ataupun khilaf aula sebagaimana disebut oleh para fuqaha. Kenapa tuan-tuan yang keluar pasal masalah makruh khilaf aula minum berdiri ni? Sebab ada riwayat-riwayat antaranya dalam Sahih Muslim dan seumpamanya, yang mana Nabi SAW kata kalaulah satu-satu orang tu tahu tentang minum berdiri ni, tak, benda itu sangat tidak bagus, sangat tidak dituntut, tak, nescaya dia akan muntahkan balik apa yang dia minumkan, apa yang telah dia minum. Lebih kurang begitulah dia punya lafaz ataupun maksud daripada hadis. Nak cakap bahawasanya yang baik ialah kita duduk minum. Tapi Nabi SAW minum berdiri. Perbuatan Nabi SAW pada waktu tersebut untuk diri baginda tidak dinamakan sebagai khilaf aula ataupun makruh, bahkan wajib ke atas baginda untuk menerangkan hukum syarak Allah Subhanahu Wa Taala. Bayanan lil jawaz. Nampak tak tuan-tuan? Jadi Nabi buat adalah kerana untuk terangkan kepada kita. Sebab tu lepas tu Nabi SAW tidak muadhabah, tidak melazimi pun perbuatan tersebut untuk minum berdiri. Hanya ada keadaan-keadaan yang mana macam boleh dikira Nabi minum berdiri. Selain daripada itu Nabi SAW minum duduk. Tapi apabila hadis-hadis itu sampai kepada kita, apabila ulama-ulama kita mengkaji nak keluarkan hukum, dia kata minum berdiri makruh. Dia kata minum diri makruh ataupun khilaf aula. Sedangkan hukum makruh dan khilaf aula itu tidak kena pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab baginda adalah muballigh lir risalah, penyampai bagi risalah. Dan haram memang Nabi tak buatlah, a'yadzan billah. Jadi tuan-tuan, paling tidak pun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam
dia boleh duduk pada 3 kategori: wajib, sunat ataupun harus. Jadi harus ini juga salah satu daripada hukum syarak. Jadi kenalah pembahagian para ulama yang mengatakan bahawa seluruh perbuatan Nabi adalah tasyri'i, bersifat syariat. Sama ada tuan-tuan nak kata pakai jubah sunat ataupun nak kata jubah itu harus, dia masih lagi dalam hukum syarak. Faham tak? Sebab apa Nabi SAW paling tak pun menunjukkan kepada kita alal aqal, paling tidak, yang minimumnya benda itu harus. Wal mubahat ta'khudhu ahkamal maqasid, sebagaimana disebut oleh para usuliyin. Dan perkara-perkara yang harus ini dia akan mengambil hukum maqasid. Jadi tuan-tuan, kata para ulama, perbuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah kita ketahui, hendaklah kita pelajari, barulah boleh untuk kita betul-betul iqtida, barulah kita boleh betul-betul nak ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, batang tubuh baginda Nabi, akhlak Nabi, cara hidup Nabi, adanya uswah hasanah, adanya cara ikutan, role model yang paling baik. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, bagi orang yang mana berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, dan mereka ini mengingati Allah Subhanahu wa taala.